قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ianya semakin dilupai, ataupun manusia hari ini bukan lupa tapi buat lupa. Ini yang saya bimbang. Orang golongan yang kedua yang lupa mungkin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi yang buat lupa tu yang membimbangkan kita, kerana apa hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa kita nak jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan baginda yang Nabi telah berjanji, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Tajuk yang pusingan awal ini iaitulah tentang ta'rif sunnah. Bila kita sebut sunnah, apa makna sunnah? Kalau tanya orang Melayu, mungkin ada perbezaan di antara sunat dengan sunnah. Kalau kata sunnah, itu hak Nabi. Kalau kata sunat, tak wajib. Tambah satu lagi, bersunat. Itu untuk budak-budak, contohnya lah. Ta'rif dari sudut perbincangan ilmunya, bila kata sunnah, dengan mana jalan. Hazihi sunnati, ini jalan kita. Ini cara kita. Disebut dengan sunnatullah. Cara Allah SWT uruskan tadbir bumi ini, iaitulah manusia akan mari dan dia akan pergi. Manusia yang hidup kena makan. Itu dari segi sunnatul hayah. Tapi yang kita naknya dalam perbincangan ini, iaitulah sunnah dari sudut definisi ataupun ta'rif. Bila kita kata sunnah, apa maksud dia? Iaitulah semua perkataan ataupun perbuatan ataupun akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu-satu perkara. Apa contoh? Saya buat contoh yang simple sajalah, sesuai dengan majlis kita ni dihadiri oleh pelbagai lapisan peringkat umur. Maknanya bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat-sahabat bagi riwayat, contohnya hadis Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, itu dipanggil hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sunnah bila kita nak buat satu amalan, dimulai dengan niat. Bila kita nak tengok hadis perbuatan, macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat? Nabi kata apa? Wasallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti kamu tengok aku solat. Nabi dah buat. Maka sahabat-sahabat yang tengok Nabi kita solat, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat mengambil berat, teliti, halus dan jaga sungguh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh seorang, nama dia Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu wa arda. Malik ni dia mari belajar di Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Kemudian bila Nabi benarkan dia balik ke kampung dia, Nabi kata, wasallu kama raaitumuni usalli. Mu kena salat seperti yang mu tengok aku salat. Maka Malik ni balik mengajar di kampung dia, dan dia pergi di mana-mana kampung pun dia akan panggil orang, mana di masjid kampung ni, mana surau, masuk. Walaupun bukan waktu solat, dia kata aku akan solat di sini nak tunjuk kepada kamu bagaimana aku hafal, bagaimana aku tengok baginda sallallahu alaihi wasallam solat. Itu amanahnya para sahabat dalam perkara ini. Kemudian hadis takrir akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat ini melakukan perkara, maka sampai kepada Nabi, Nabi kita ikrar, menerima,
mengakui benar apa yang dia buat. Itu tarif, itu makna sunnah secara mudahnya, iaitulah perbuatan, perkataan, akuan, dan termasuk juga dalam kejadian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalqan wa khulqan, dan akhlak-akhlak Nabi yang lain. Itu perbahasan panjang, ada takrif ulama hadis, ada takrif ulama usul fiqh. Jadi saya simpulkan secara ringkasnya di sini supaya kita mudah faham bahawa sunnah itu dia itulah amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah ini terbagi kepada dua kategori. Ada sunnah yang wajib dan ada sunnah yang tidak wajib. Bukan semua sunnah itu jadi wajib, tapi dia termasuk dalam skop sunnah. Cuma bila kita belajar fiqh, ulama-ulama asingkan susunan untuk kita nak mudah buat kira-kira. Contohnya bila kita salat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud. Jadi bacaan-bacaan di antara amalan-amalan rukun itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Pembahagian yang pertama dibahagi oleh ulama untuk nak memudahkan susunan. Tetapi kalau disalah ertikan, ia menyebabkan kita buat rendah. Hak ni rukun, hak ni sunat je. Tambah-tambah pula bahasa jenis suka tambah hayat. Hak ni sunat je. Dia ada jah belakang. Sebab itulah bila kita belajar, saya tengok kita ni belajar wuduk, kan? Bila belajar wuduk, kita belajar yang sunnah ataupun sunat, belajar basuh tangan, komo-komo, masuk air dalam hidung, waktu sapuh kepala, sapuh semua sekali. Tapi yang buatnya bila sampai bab rukun ada 4 yang basahnya. Basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Jadi kita duk pegang hak 4 ni, yang lain tu banyak tertinggal. Maka kerana itulah bila kita belajar ilmu sunnah ni bagi cara yang kita nak, yang tepatnya, kita mengatakan ini amalan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita pisah-pisahkan di dalam bentuk amalan, maka terpisahlah dia. Ini amalan fardu, solat fardu, buatlah kita semangat solat fardu. Tapi bila lepas solat, oleh kerana dia solat sunat, kita rasa tak apa, tak buat pun. Sebab takrif amalan sunat ni ditarikhkan ulama usul mengatakan yang sunat itu buat dapat pahala, tak buat dapat tak berdosa. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kita kena tambah, buat dapat pahala, tak buat rugi, baru betul. Sebab kenapa kamu tak serta nak ikut? Itu dia cara ringkasnya takrif tentang sunnah yang simple dan mudah kita fahami, insya-Allah.